Masih lagi di bab 5. Sebelum saya masuk topik baru, kita refresh balik apa yang kita dah belajar hari tu. Last yang kita belajar hari tu adalah penyakit gen terangkai seks. Okey. Nah, gen terangkai seks untuk level awak tingkatan 5 ni, kita akan belajar sebenarnya yang paling utama yang you guys akan belajar, yang you guys belajar adalah hemofilia. Okey, dan satu lagi adalah buta warna. Okay, ada dalam certain notes, dia termasuk juga muscular dystrophy. Saya kata muscular dystrophy ni konsepnya sama sahaja macam hemofilia dan buta warna. So, saya lebih tekan yang ini sebab ini ada dalam buku teks. Okay. Nah, hemofilia. Nah, hemofilia ni apa? Hemofilia ni adalah penyakit kekurangan faktor pembukaan darah. Therefore, kalaulah orang tu accident ke atau luka, darah tu lambat beku ataupun tak beku langsung dan boleh menyebabkan kematian. The worst part is, kalaulah luka tu, injury tu, kecederaan tu berlaku dalam badan. Maksudnya berlaku dalaman. So, bila berlaku dalaman, dia boleh merosakkan organ dalaman dan boleh menyebabkan kematian. Okey, now, sini saya takut selalu budak confused tau. Kalaulah kita kata penyakit gen terangkai seks, penyakit tu mesti terletak dekat kromosom X. Okey, so katakanlah kalau hemofilia macam ni. So, contoh-contoh allele untuk hemofilia, kalaulah katalah H besar macam ni, ini allele normal. Kalau H kecil, ini adalah allele hemofilia. So, tengok kat sini, genotip dia. Kalaulah lelaki normal, okey, genotip dia adalah macam ni. X, Y, like this. Okey, yang ini hemofilia. So, awak tengok kat sini, dalam penyakit gen terangkai seks, pembawa mesti perempuan. Pembawa perempuan sahaja. Perempuan sahaja. Kita akan belajar pasal dua jenis penyakit tau. Pertama adalah gen terangkai seks. This one. Kedua adalah penyakit pewarisan. Nama dia pewarisan je. Dia bukan gen terangkai seks. Ni nanti kita akan explain later. Okay. Now, buta warna pun konsepnya sama. Bezanya kalau awak tengok dekat sini, bezanya adalah pada allele. Huruf dia lain. Tapi konsepnya tetap sama. Pembawa hanyalah perempuan. Ni typo, salah ni. Ini supposedly pembawa. Oh, sorry. H besar. Okay, saya tulis macam ni ya. Sepatutnya adalah N kecil. Kan? Pembawa. Alright. So, ini adalah pembawa. Okay. Now, so senang kata kesimpulannya, dalam gen terangkai seks, perempuan ada 3 jenis fenotip. 3 jenis. Ada 3. Lelaki hanya ada 2 sahaja. Kemudian pembawa hanya perempuan. Perempuan pembawa. So, penyakit tu terletak dalam kromosom seks. Okay. Now, kalau penyakit pewarisan, apakah itu pewarisan? Maksudnya penyakit tu boleh diturunkan. Maksudnya penyakit ni boleh diturunkan daripada ibu ke anak. Itu yang kita panggil dia sebagai penyakit pewarisan. Apakah contoh penyakit bukan pewarisan? Contohnya macam, if I'm not mistaken, macam Down syndrome. Down syndrome bukan penyakit pewarisan. Maksudnya dia tidak boleh diwarisi. Okey. Nah, dalam silibus awak, penyakit pewarisan maksudnya yang boleh diwarisi daripada ibu ke anak atau ayah ke anak, kita ada 3 jenis. Okey, pertama adalah thalassemia, ni paling glamour. Kedua adalah anemia Sial-Sabit. Ketiga adalah albino. Kita masuk ke thalassemia. This one is very famous one. Now, apakah itu thalassemia? Thalassemia ni selalu orang confuse dengan hemofilia tau. Hemofilia penyakit gen terangkai seks dan darah dia tak boleh beku. Dia tak ada faktor pembekuan darah. Tapi kalau thalassemia ni adalah disebabkan sel darah merahnya mempunyai hemoglobin tidak normal. So, therefore, sel darah merahnya tidak boleh mengangkut oksigen. So, macam mana kita nak tahu orang tu ada hemofilia? Okey, contoh-contoh kita nak tahu orang tu ada hemofilia adalah disebabkan satu lagi, pemusnahan sel darah merah berlebihan. Okey, now, kemudian kita boleh tengok dari segi saiz sel darah merah. SDM ni sel darah merah tau. Sel darah merahnya dah lebih kecil compare dengan sel darah merah yang normal. Dan satu lagi, macam mana kita nak indicate dia mempunyai thalassemia. Okey, peratus hemoglobinnya di bawah aras normal. Maksudnya sangat rendah. Therefore, kalau hemoglobin rendah, oksigen ni sukar diangkut ke sel-sel
badan. Okey, so senang kata sebab dia ada ni lah. Okey, 1, 2, 3 dan 4. Now, thalassemia. Thalassemia ni adalah disebabkan oleh allele resesif, which is R. Okey, kalau katakanlah saya buat macam ni, kalau R besar, ini adalah dominan. Dominan ni normal, tidak menghidap. Tak ada thalassemia. Okey, yang ni uniknya kat sini. Katakanlah dekat sini pembawa, okey, kita ada 3 jenis. 3 jenis fenotip yang boleh untuk lelaki perempuan sama je. Lelaki, perempuan. So, senang kata, kalau dalam thalassemia, pembawa boleh jadi lelaki dan perempuan. Tapi kalau dalam penyakit gen terangkai seks, pembawa hanya perempuan. Alright, tu bezanya. Perempuan. Sebab tu awak tengok kalau kita buat dia punya genotip dia adalah R besar, R besar, R besar, R kecil, R kecil, R kecil. You guys jangan salah macam ni pula tau. Awak buat macam ni pula. R besar, R besar. Salah. Ini untuk gen terangkai seks. So, awak kena buat macam ni. So, untuk penyakit pewarisan, tak payah letak X. Tak payah ada X. Okay? So, tulis saja macam ni. R besar, R besar, R besar, R kecil. Okay? Now, thalassemia. Thalassemia ni ada 2 jenis. Yang ni, if I'm not mistaken, mostly student tingkatan 4, awak akan buat saringan untuk ujian thalassemia kan, untuk mengetahui sama awak adalah thalassemia major ataupun thalassemia minor. Nah, biasanya untuk ujian saringan thalassemia ni, kita nak tentukan thalassemia minor tau. Sebab thalassemia minor ni, okey, trickynya thalassemia minor ni, contoh macam saya awak nampak macam normal. So, saya tak ada simptom. So, saya tak tahu sama ada saya ni normal ataupun pembawa. So, thalassemia minor, biasanya kita nak check yang dekat sekolah ni, kita nak tahu sama ada dia minor atau tidak. Minor tu, kita kata dia sebenarnya dia adalah pembawa. Minor ni sebenarnya pembawa. So, genotip untuk pembawa adalah this one. Ni genotip untuk pembawa. R besar, R kecil. Okay, so biasanya macam mana kita detect? Kan biasanya nurse akan datang, dia ambil darah kan. Okay, dia akan ambil darah, dia tengok, dia kaji bentuk sel darah merah. Kalau bentuk sel darah merah itu tidak sempurna, kita boleh diagnose orang tu, individu tu adalah pembawa. Okay, pembawa ni tak ada apa-apa, tak ada masalah. Cuma bahayanya nanti kalau pembawa kahwin dengan pembawa. So, kita akan discuss this one later lah. Alright. Now, thalassemia major. Thalassemia major ni memang penghidap. Kita dah tahu dia dah sakit. Nampak. It's very obvious. So, biasanya thalassemia major ni, kalau lah ada bayi tu yang dilahirkan memang ada thalassemia major, kadang-kadang dia lahir dia tak hidup lama. Dia boleh mati. Okay. Tapi ada yang kelihatan normal masa lahir. Tapi kemudian slowly, okay, dia didiagnose ada anemia. Lepas tu slowly pembentukan muka dia menjadi cacat. Dia nampak letih dan sesak, nafas dan ada jaundice, sakit hati. Hati dia berwarna jaundice tu yang muka semua warna kuning kan. Okay. So, ini kita panggil dia adalah sebagai major. So, basically major ni senang nampak. Kita dah nampak. Yang minor, pembawa ni, ini yang tricky sebab fizikal luaran nampak normal tapi genotipnya dia ada allele thalassemia. Okey. Thalassemia ni boleh dirawat atau tidak? Boleh. Okey, now. Thalassemia ni boleh dirawat dengan cara pemindahan darah. Yang ini adalah untuk yang major. Kalau minor tak ada masalah. Okey. Kalau lah thalassemia major memang penghidap, dia tak ada choice. 4 minggu sekali dia kena melakukan pemindahan darah sebab sel darah merah dia langsung tidak boleh membawa oksigen. So, bahayanya dia ada tricky dia tau. So, every time dia melakukan pemindahan darah, okey, darah tu dimasukkan dalam badan dalam kuantiti yang banyak, dia boleh menyebabkan pengumpulan zat besi terlampau banyak. Zat besi terlampau banyak ni akan jadi toksik kepada kita. So, therefore, dia kena buat lagi satu rawatan untuk buang zat besi yang berlebihan. Ni sepanjang hayat. So, lepas tu pula, bila dia dah buat macam tu pula, dan dia kena ambil zat folat. Zat folat ni, if I'm not mistaken, nak untuk awak punya sel darah merah. Okay, yang ni later. I forgot. Okay. Now, pemindahan tulang sumsum. Pemindahan tulang sumsum ni adalah untuk kanak-kanak. Okay, dia ambil tulang sumsum orang yang sesuai and then masukkan dalam badan. So, tulang sumsum tu akan
membentuk sel darah merah yang normal. Okay, alright. So ini pemindahan tulang sumsum. No, stem cell pun boleh if I'm not mistaken. Tapi itu later lah. Now, penyakit yang kedua adalah anemia sel sabit. Anemia sel sabit ni, senang kata dia tak seteruk thalassemia. Kalau thalassemia, sel darah hemoglobin dia langsung tak boleh bawa oksigen kan. Tapi kalau anemia sel sabit, bentuknya macam sabit ni, dia ada hemoglobin. Tapi mungkin hemoglobin dia sikit. Hemoglobin dia boleh angkut oksigen. Senang kata kalau orang anemia sel sabit ni, dia tak perlu pemindahan darah. Sebab sel darah merahnya masih ada hemoglobin. Tapi dia ada dia punya, orang kata kesan dia jugalah. Kesan dia ni, orang yang anemia sel sabit ni tak boleh melakukan aktiviti cergas. Dia mudah letih, pucat dan lemah. Sebab sel darah merah dia ada hemoglobin. Hemoglobin dia boleh angkut oksigen. Tapi kuantiti oksigen tu tak cukup banyak untuk badan dia. So, dia mudah letih dan juga pucat. Now, albino. Ini penyakit keturunan kan. Okay. Albino ni adalah disebabkan ketiadaan enzim yang terlibat dalam penghasilan melanin. Melanin ni yang bagi rambut kita warna hitam, kulit kita ada warna. Kalau orang yang kena albino ni disebabkan oleh gen resesif. Dia punya rambut, kulit, iris mata dia ni tak normal. So biasanya rambut dengan kulit dia putih. Ni putih. Iris dia either merah atau biru. Dan biasanya disebabkan dia tiada melanin, dia tak tahan cahaya matahari. Okey, so kesimpulannya awak nampak kat sini. Okey, penyakit jen terangkai seks. Kalau penyakit jen terangkai seks, pembawa adalah perempuan. Dan dia terletak di kromosom X. Tapi katakanlah kalaulah penyakit pewarisan sahaja, bukan jen terangkai seks, awak tak boleh tulis genotip dia macam ni kan tadi, X ada X. Awak tulis genotip ni macam biasa, macam tokoh Mendel pertama. Okey, so ingat, penyakit pewarisan ada 3. Okey, thalassemia, anemia sel sabit dan juga albino. Kalau penyakit jen terangkai seks, untuk level awak just ingat 2 ni sahaja. Hemofilia dan satu lagi adalah buta warna. Okey, itu sahaja.